Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Saya doakan semoga dalam hati yang sentiasa tenang dan kita berwaspada apa yang tengah berlaku sekarang, dan kita doakan pada mereka yang tengah melalui sebarang kesakitan ataupun apa-apa yang mereka tengah sengsara sekarang. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh, ya. Baik, kita nak cerita satu makanan ataupun satu jenis, orang putih panggil vegetable, kita panggil ubi, betul tak? Tapi apapun, ubi kentang adalah merupakan salah satu daripada makanan yang asasi yang sudah berlalu hampir antara setengah kajian katakan dah 10,000 tahun. Ada setengah orang kata baru 7,000 tahun, tapi 7,000 hingga 10,000 tahun tu antara yang terawal lah makanan yang ada untuk manusia. Zaman kita ni, saya tak tahu berapa generasi dah. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada warna putih. Ni tidak termasuk ubi keledek, ya. Ni ubi kentang, potato. Nama sainsnya ialah Solanum tuberosum. Semoga kita tidak ambil ubi kentang ni semacam makanan yang walaupun dia tidak mahal, murah, dan boleh dapat di mana-mana, senang dapat, tapi sebenarnya kalau you tahu manfaatnya, mungkin daripada hari ini you tak akan pandang rendah kepada ubi kentang. Sebab di luar sana sebenarnya ada perkembangan terbaru, iaitu dipanggil potato diet. Di seluruh dunia dah viral pun dia punya YouTube tu. Dia Australian, dia makan potato sahaja. Saya ulang, potato sahaja, tanpa makanan-makanan lain, kecuali dia campur sikit lah, sikit garam ke, sikit sos ke, nak bagi rasa potato. Tapi potato sahaja sebagai makanan asasinya selama 365 hari. Saya nak membuktikan bahawa kalau you makan potato ni, makan ubi kentang ni, tak matilah. Kalau ambil 2-3 minggu ataupun sebulan 2 pun tak ada hal. Orang dah ambil sampai 1 tahun dan dia turun berat badan dia hampir berapa? 30 kilo ke, tak salah saya. Dia tidak menjadi masalah, dia lebih sihat. Kenapa? Dengan potato saja you mesti risaukan dia tak ada makan benda lain, tak campur sayur, tak masuk daging, tak masuk inilah bahan-bahan kacang ke apa-apa. Sebab apa? Makanan ni daripada you mula boleh makan benda yang solid sampaikan you umur dah tua sangat pun, masuk hospital pun boleh kita gunakan. Seusunya dipercayai daripada South America, daripada Peru lagi sekali ni, Bolivia, bahagian-bahagian Brazil ke bawah sana lah kan. Lepas tu dibawa terus sampai ke Asia ni. Sekarang orang Asia banyak makan potato pun, betul tak? Dan dia diri daripada yang paling banyak ialah air dan fiber. Ada kalanya you risau kan, takut gemuk dan sebagainya. Rupa-rupanya dia tinggi dengan serat dan tinggi dengan air sebenarnya. Sebab tu walaupun dia seketul saiz medium, kalorinya lebih kurang 150-160 kalori. Berarti lebih kurang setengah pinggan nasi punya power lah. Dia tak ada fat langsung, kosong fat, dan dia protein lebih kurang 5 gram je satu saiz yang medium tu. Tinggi karbohidrat, tetapi karbohidrat yang kompleks, kan yang refined, bukan yang halus. Yang kita risau tu ialah refined karbohidrat. Jadi yang kompleks karbohidrat ni tinggi dengan fiber, serat, dia banyak sodium, dia ada iron, dia ada kalsium, dia ada fosforus, dia ada potasium, dia ada manganese, dia ada magnesium, copper, dan vitamin-vitamin pun banyak. B kompleks banyak, B6, A, dan vitamin C. Bahkan sebab tu saya kata tadi, orang yang Australia yang buat kajian untuk diri dia sendiri tu selama setahun, dahsyat lah. Dia punya result dia tu tak adalah sampai dia jatuh, lesu, long lay, tak bernafas, bahkan boleh exercise pula tu lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, sekarang tiba masanya saya bagi 15 manfaat. Nombor 1, dia adalah tenaga yang tahan lama. Maksudnya setengah tenaga tu kalau you ambil satu sudu atau ambil gula saja, dia naik, you bertenaga, tapi dalam 1 jam you dah tak bertenaga balik. Tapi kalau potato, ubi kentang, dia boleh tahan lama. Bahkan daripada satu waktu makan, katakan lunch, you boleh tahan sampai dinner. Macam tu dia punya tahan lamanya. Apa sebabnya? Tadi saya dah cerita, apapun dia bergantungan banyak kepada dia punya fibernya, seratnya.
Okey, dan satu lagi dia ada potasium. Ini yang memungkinkan dia boleh tahan lama. Dan orang yang ada masalah-masalah seperti sembelit ataupun diarrhea, dua boleh digunakan pakai. Sembelit pun boleh, diarrhea pun boleh. Lebih kepada diarrhea lah. Siapa yang ada cirit-birit, bagus ambil potato. Okey, kalau sembelit keteruk sangat tu, selalunya orang kata kalau you nak ambil potato juga, you kena minum air banyak-banyak lagi. Okey, sebab dia boleh kadang-kadang sulitkan lagi you punya sembelit tu. Itu satu. Nombor dua, dia boleh menyebabkan satu tenaga. Nombor dua ialah you rasa kenyang. Orang putih panggil satiety. You rasa macam tak mau makan lagi dah. Kan, you pernah tak makan ubi ubi kentang ni, you makan tak sampai 2 biji, macam orang kata apa, dah tak boleh masuk lagi dah. Nombor satu, dia rasa kenyang, dan rasa kenyang dia pun sampai tak mau makan lagi dah. Setengah orang rasa kenyang, sedap, dia nak makan lagi, faham tak? Kadang-kadang orang Melayu kita kata dah mengkelan, tak mengkelan, dah macam kering kat tekak ni, minum air, dia orang makan lagi. Tapi kalau dengan ubi kentang, paling-paling you minum air sikit, you tambah lagi sekali makan, you dah tak boleh tambah lagi dah. Betul? Saya rasa kalau saya tu, kalau 3 ketul tu kira dah penuh dah perut kita ni. By the way, yang saya duk cerita sekarang ni bukan yang goreng you sama ada you rebus atau you bakar ataupun air fry, akan tidak ada goreng-goreng. Okey, kalau you nak bubuh minyak sikit-sikit, nak bubuh kat air fry tu pun tak apa, tapi minyak yang sihat lah. Kan, seperti olive oil, seperti you nak bubur minyak kelapa, not a problem. Okey. Nombor 3, keuntungan siapa yang belajar ni ialah kalau perempuan yang ada premenstrual syndrome, PMS, nak datang haid ni kan, kadang-kadang mood kita bertukar dan sebagainya, kita kadang-kadang rasa irritable, rasa macam moody je kan. Rupa-rupanya kalau you diet makanan you biasa berkisar kepada potato ni, dia boleh menyebabkan kita rasa lega sedikit, ringan sikit. Maksudnya dia rasa seronok sikit. Sebab apa? Dia memberi rangsangan kepada keluarnya tryptophan. Tryptophan ni lepas tu dia jadi serotonin. Serotonin dia meningkatkan orang kata happy hormone. Sekurang-kurangnya tak adalah you rasa macam boring sangat kan, rasa bosan kan. Dan ini juga bagus untuk orang yang bermasalah tidur. Dia bagus, ada kaitan dengan melatonin semualah. Okey. Satu lagi, nombor 4 sekarang ialah you punya pencernaan. Rupanya potato ni menyebabkan pencernaan you lebih lancar, lebih bagus. Terutama sekali bukan orang dewasa saja, terutama sekali untuk baby. Sebab tu saya kata tadi, siapa yang ada cucu makanan awal mereka ialah potato, betul tak? You buat mashed potato, dan baby suka potato ni. Galakkan mereka belajar makan potato. Bagus. Nombor 5 ialah untuk otak kita. Rupa-rupanya potato ni nampak, kalau kita potong kan macam tak nampak apa kan. Kita ni kadang-kadang kita tak tahu apa yang Tuhan bagi dalam isi kandung potato ni, ubi kentang ni. Rupanya dia meningkatkan fungsi otak. Bermaksud dia lebih aktif otak kita. Sebab apa? Dia ada karbohidrat. Kan karbohidrat dia tinggi, dia tidak ada fat. So oksigen dia boleh meningkat, dan dia ada iron, ada phosphorus, ada zinc, ada B complex. Jadi semua ni memainkan peranan untuk meningkatkan fungsi otak. Maksudnya dia mempertahankan. Ada juga omega 3 pun dalam ni. Kalau you tak sempat ambil sacha inci pun tak apa, you ambil walaupun tak banyak lah, sebab dia bukan minyak tu, tapi dia ada bekas-bekas omega 3 di dalam potato. Yang ni, yang nombor 6 ni bagus. Kenapa saya berminat kepada potato? Asal usulnya ialah saya tengah cari makanan-makanan untuk orang gout kan. Saya dah cerita masalah saya ialah gout kan. So bila ada je kebaikan untuk gout, mesti saya ambil makanan tu dan saya akan study dia. Dan salah satu daripada makanan yang boleh kita makan banyak mana pun tanpa menyalakan you punya api gout tu, faham kan? Ialah potato, sebab dia ada anti-inflamasi. Memanglah dia tak kuat semacam kunyit dan sebagainya. Ada bahan-bahan seperti vitamin C dan vitamin B6. Yang ni bagus juga untuk mereka yang senang kena mouth ulcer. Tahu tak? Asyik suka pecah je bawah bibir atau dalam bibir ni.
atau kat gaham you kan suka dapat ulcer. So please, orang yang suka dapat mouth ulcer, orang yang kena gout, orang yang kena arthritis, inilah makanan you. Okey, sekurang-kurangnya dia tidak menerukkan lagi keadaan sendi you ataupun you punya gout you. Okey. Nombor 7 ialah blood pressure. Sampai blood pressure pun dia boleh, memang disebabkan dia punya potasium lah, sebab dia tinggi dengan potasium. Bila saya kata tinggi dengan potasium ni, you kena ingat kulit dia tu. Makan potato ni yang lebih abdal ialah tak buang kulit, dengan syarat you dah cuci bersih lah. Kulit tu sebenarnya banyak dia punya zat ataupun khasiat dia. Jangan buang kulit. Okey. Sebab tu kalau you bakar dengan kulit sekali, gigit, makan, selinap dengan kulit-kulit dia sekali. Sebab kulit tu lah ada lebih tinggi potasiumnya, magnesiumnya, ada kaitan nak balance dengan you punya sodium. Ni pun bagus untuk mereka yang ada banyak water retention. Okey, kalau you ada masalah buah pinggang, barulah stage 5, stage 4 barulah you berhati-hati sikit. Lain pada tu tak ada masalah. Stage 1, 2, 3 not an issue. Ambil potato ni. Bahkan you tak boleh habis 1 kilo pun potato ni, faham tak? Okay. Immune system nombor 8 meningkat. Lagi sekali, kenapa saya minat zaman sekarang saya nak cerita bahan-bahan macam ni ialah dia meningkatkan immune system disebabkan oleh apa? Vitamin C dia ada sampai 19% untuk setiap satu biji yang sederhana tu. Jadi lebih kurang kalau 5 biji you dah dapat vitamin C yang mencukupi untuk seharian. Jenuh jugalah nak makan 5 biji kan. Tapi mana tahu 2 biji tengah hari, 3 biji belah malam, ataupun tukar-tukar, ada setengah sikit potong, ada setengah sikit masuk kat sayur, ada setengah sikit buat dal ke, silakan. Okey, baik, nombor 9 sekarang kita ada kaitannya dengan jantung pula. Dahsyat dia boleh menjaga jantung. Sebab apa? Lagi sekali mainan peranan potasium, B6. Yang penting sekali ialah fiber. Fiber you tahu sangat-sangat selain daripada menjaga bakteria baik, dia juga ada kaitannya dengan penjagaan pembuluh darah di kawasan terutama sekali jantung. Kalau yang kan potato ni ada banyak warna-warninya, ada yang saya kata tadi kuning, ada yang putih, ada yang merah-merah tu. Bagi saya lagi berwarna lagi bagus kalau you dapat lah. Kalau tak ada, yang biasa pun tak apa. Okay? Sebab dia ada anthocyanin. Anthocyanin tu menyebabkan setiap buah ataupun bahan-bahan sayur yang lebih gelap warnanya tinggi dengan anthocyanin. Anthocyanin bagus lah untuk menjaga kesihatan badan kita. Tapi yang nombor 10 ni you mesti heran. Potato ni adalah makanan untuk maksudnya untuk orang yang berpenyakit kanser. Bagus untuk mempertahankan supaya tak kena kanser pun bagus, menghindar. Tapi kalau kita dah kena, dia juga makanan yang boleh amalkan. Okey. Cuma saya nasihatkan lagi sekali, tak boleh digoreng. Sebab apabila digoreng, potato ni boleh keluarkan satu bahan namanya acrylamide. Acrylamide ni lah menyebabkan kanser tu boleh, orang kata macam you bajakan pula kanser tu. So nak makan potato jangan goreng, itu dia. Untuk kulit, yes, untuk kulit siapa yang amal bukan pakai sapu potato ni kat kulit, tak makan. Dengan makan disebabkan vitamin C dan vitamin B kompleks, kulit kita akan lebih, orang kata awet muda lah. Okey. Tadi saya ada cakap pasal tryptophan. Kebetulan dia menyebabkan tidur kita lebih lebih nyenyak. Disebabkan tryptophan tu menyebabkan you kalau bermasalah insomnia senang kalau ambil potato dinner terutama sekali, senang tidur. Siapa yang ada buah pinggang bermasalah batu buah pinggang, batu karang, okay? So kidney stone is very good untuk kita amalkan makanan ni sebab dia mengurangkan pengumpulan stone kita, right? So kidney stones, salah satu makanan yang dibenarkan ialah potato. Dalam nombor 14 ni, satu weight gain, satu weight loss. Dahsyat tak? Mana ada makanan yang boleh weight gain dengan weight loss. Yang ni boleh. So bila saya study balik, saya kata macam mana ni nak ceritakan kita punya pendengar nanti. Rupanya orang yang nak buat weight loss pun boleh, sebab dia
dia macam mengadaptasikan kepada body kita. Kalau you makan harian, dia bukan menambah berat badan, tak. Kalau you makan yang mencukupi, dia menjaga berat badan dan bahkan menurunkan berat badan. Average orang yang buat untuk weight loss seminggu tak adalah tinggi, tapi dalam 1 hingga 1,5 kilo satu minggu, itu average untuk orang main dengan potato ni, untuk kurangkan berat badan. Jadi sebab tu kalau orang yang buat berbulan-bulan tu, memang dia slowly akan nampak berat badan dia akan menurun. Tetapi bagi mereka yang nak meningkatkan berat badan, selalunya you kena makan lebih daripada yang you mampu. Contoh, kalau macam saya mampu 3 biji saja. So kalau betul saya nak naikkan berat badan saya kena ambil 4-5 biji. Lepas tu zaman sekarang ni dia benarkan juga kalau ada minyak-minyak bagus seperti minyak kelapa ataupun minyak minyak kelapa sawit untuk you goreng. Ni bagi mereka yang nak tingkatkan berat badan. Kalau nak turunkan berat badan tak boleh digoreng. Faham tu? Okey. So magic kan? Potato boleh turunkan berat badan, boleh naikkan berat badan. Kadang-kadang fikir-fikir tak masuk akal tapi itulah body kita. Tengok jumlah you ambil banyak mana. Saya ulang, kalau ambil secukupnya, dia akan ataupun kurang daripada yang sepatutnya dalam 2 biji atau 1,5 biji aja, yang tu boleh mengurangkan berat badan. Tapi kalau lebih pada 4-5 biji, you akan put on weight. Untuk tulang, sampai ke tulang pun dia ada peranan, sebab dia ada kalsium, dia ada zinc, dia ada fosforus, ada iron dan ada magnesium. Dahsyat tak? Okey, jadi cukup untuk sampai 15 manfaat dengan cuma kita makan potato. Sebab tu saya dalam rencana nak baca lebih ataupun belajar lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan potato diet. Dia orang dah ada zaman sekarang ni, sebab terlalu ramai orang menggilakan diri kepada paleo ataupun nak makan cuma high fat saja, low carbohydrate, termasuklah keto diet. Ada lagi kumpulan lain yang tengah buat study sekarang, apa jadi kalau you go full carbohydrate pula. Masya Allah. Saya percaya tak ada satu yang dalam dua bahagian ni yang perfect pun. Sebab apa? Manusia ni tidak ada satu diet yang perfect untuk dia. Yang penting ialah kalau dia ambil apa pun makanan dan dia tengok setiap tahun bila dia buat medical check up, badan dia sihat walafiat, dia sendiri berasa cergas, dia tidak ada masalah apa-apa. Bagi saya itu diet tu sesuai untuk you. Sebab apa pun kita kena balik kepada Quran tu, tak? Kalau Quran tidak mengharamkan, you tak boleh ikut sesiapa pun yang ada kat dunia ni, pandai macam mana saintis pun. Saya rasa ada yang tidak perfect sebab dia tak ada reference kepada Quran. Kan setengah orang tu boleh kata buah tak boleh makan. Takkah gila kau tu tak kalau kata buah tak boleh makan? Sebab apa? Asalkan kalau ada kat dalam Quran tu ada yang boleh kita dibenarkan makan, boleh makan. Cuma disebabkan cara kita, selalu saya katakan macam mana kita proses susu, macam mana kita keluarkan gula tu, macam mana kita bela ayam kita, daging kita, lautan kita, apa yang dah masuk. Itu sebabnya kenapa saya kontrol supaya tidak bermasalah. Kita tak boleh just because mentang-mentang kalau dalam Quran kata tak haram, kita tibai semua. Tak boleh lah macam tu kan. Kalau contoh daging zaman Rasulullah SAW dulu, susu dia masa dia minum dulu, baginda tahu sangat-sangat kan masa orang serve tu daripada mana datangnya. Sekarang you tahu daripada kelang mana, daripada kotak mana datang, ada expiry date lagi. Itu menyebabkan kadang-kadang kita tak boleh pakai ikut saja. Okey, dan yang nak buat potato diet ni, pastikan jangan ikut cuma macam Mak Saleh Australia tu, dia memang pelik sikit lah. Saya tak percaya cuma dengan potato saja. Kita mesti dengan sayur, mesti dengan air, garam, semua tu. Kita support dengan buah-buahan, tak? Kita adakan puasa kita lagi kan, ulam kita. So don't worry, kita ada banyak pilihan. Tetapi malam ni kita dah buktikan potato tu ada kebaikan yang cukup banyak. So kita kalau tak boleh beli bahan-bahan atau makanan-makanan yang mahal-mahal, kita fokus kepada benda-benda seperti potato ni pun alhamdulillah. Baik, saudara-saudara sekalian, saya doakan anda sekalian dalam keadaan sihat walafiat sentiasa. Selalu saya kata anda semua orang yang baik, sebab
itulah saya percaya kalau you berpenyakit apapun, you boleh baik. InsyaAllah, jangan putus asa. Okey, salam kepada satu keluarga dan dengan senyuman yang terindah sentiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk sama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,